Henry Fayol 1916. Henry Fayol ialah bapa pemikiran pengurusan, membezakan kemahiran teknikal dengan kemahiran pengurusan, mengenal pasti fungsi-fungsi pengurusan seperti perancangan, pengorganisasian, pengarahan, penyelarasan dan pengawalan. Mengenal pasti 14 prinsip pengurusan iaitu yang pertama, pembahagian kerja. Pembahagian kerja dapat meningkatkan produktiviti kerana pekerja menjalankan tugas yang khusus dan dengan demikian mengurangkan beban dan tanggungjawab pekerja. Yang kedua, autoriti. Fayol mentafsirkan autoriti sebagai hak untuk memberi arahan dan sebagai kuasa untuk menarik seseorang supaya menurut arahan itu. Yang ketiga, disiplin. Asas disiplin ialah menurut arahan dan prosedur serta menghormati persetujuan yang telah dibuat di antara organisasi dan kaki-kaki tangannya. Yang keempat, satu perintah. Fayol percaya bahawa seseorang pekerja mesti menerima arahan-arahan daripada seorang ketua sahaja. Ini dapat mengelakkan daripada berlakunya kekeliruan dan konflik di dalam penerimaan dan pemberian arahan. Yang kelima, satu arahan. Aktiviti yang mempunyai objektif yang sama hendaklah disatukan di dalam satu rancangan dan diurus oleh seorang ketua sahaja. Yang keenam, mengutamakan kepentingan organisasi. Kepentingan organisasi hendaklah diutamakan daripada kepentingan pribadi atau individu. Objektif. Pengarahan, penyelarasan dan pengawalan. Mengenal pasti 14 prinsip pengurusan iaitu yang pertama,
pembahagian kerja. Pembahagian kerja dapat meningkatkan produktiviti kerana pekerja menjalankan tugas yang khusus dan dengan demikian mengurangkan beban dan tanggungjawab pekerja. Yang kedua, autoriti. Fayol mentafsirkan autoriti sebagai hak untuk memberi arahan dan sebagai kuasa untuk menarik seseorang supaya menurut arahan itu. Yang ketiga, disiplin. Asas disiplin ialah menurut arahan dan prosedur serta menghormati persetujuan yang telah dibuat di antara organisasi dan kaki tangannya. Yang keempat, satu perintah. Fayol percaya bahawa seseorang pekerja mesti menerima arahan-arahan daripada seorang ketua sahaja. Ini dapat mengelakkan daripada berlakunya kekeliruan dan konflik di dalam penerimaan dan pemberian arahan. Yang kelima, satu arahan. Aktiviti yang mempunyai objektif yang sama hendaklah disatukan di dalam satu rancangan dan diurus oleh seorang ketua sahaja. Yang keenam, mengutamakan kepentingan organisasi. Kepentingan organisasi hendaklah diutamakan daripada kepentingan pribadi atau individu. Objektif organisasi adalah penting daripada objektif individu. Yang ketujuh, pembayaran upah. Pekerja mestilah dibayar dengan bayaran yang sewajarnya. Kerjasama, sokongan dan ketaatan dapat diperoleh daripada pekerja yang diberi bayaran sewajar dengan perkhidmatan mereka. Yang ke-8, pemusatan. Walaupun pengurus bertanggungjawab sepenuhnya ke atas organisasi, kaki tangan bawahan hendaklah juga diberi kuasa yang cukup untuk menjalankan tugas dengan efektif. Yang ke-9, rantai pemerintahan. Rantai pemerintahan ini menunjukkan hierarki autoriti bermula dari peringkat atasan hingga peringkat bawahan di dalam struktur organisasi. Rantai autoriti ini juga menunjukkan arah aliran komunikasi formal dalam organisasi. Yang ke-10, susunan. Fayol menggunakan prinsip susunan material dan sumber manusia yang mana material dan manusia itu hendaklah ditempatkan di tempat yang betul mengikut masa yang tepat. 11. Keseimbangan. Pekerja hendaklah diberi layanan dan keadilan yang seimbang untuk melahirkan ketaatan mereka kepada organisasi. Yang ke-12, kestabilan personal. Firma yang berjaya mempunyai kumpulan pengurus yang stabil. Pihak pengurusan atasan hendaklah mengimplementasikan amalan yang menggalakkan penglibatan kaki tangan kepada organisasi. Yang ke-13, inisiatif. Kaki tangan hendaklah diberi kebebasan untuk memajukan dan mengimplementasikan rancangan. Dan yang ke-14, kekitaan. Keharmonian di kalangan kaki tangan mewujudkan perpaduan dan keteguhan organisasi. Teori pengurusan Gulick dan Ulrich 1937. Pengurusan merupakan satu proses atau kitaran kerja terancang dan teratur untuk mencapai matlamat dan objektif yang telah disusun selaras dengan misi dan visi organisasi. Proses kitaran pengurusan mempunyai pelbagai kaedah dan pendekatan, dan yang paling terkenal adalah menggunakan akronim POSD CORB. Akronim ini merujuk kepada perkataan bahasa Inggeris. P for
planning, merancang. Proses penetapan matlamat dan penyusunan pelan tindakan untuk mencapainya dalam jangka waktu yang ditetapkan. O. Organizing, mengelola. Proses penyusunan hierarki organisasi bagi memudahkan proses agihan dan penyelarasan tugas selaras dengan visi dan misi organisasi. S. For staffing, penstafan, proses yang melibatkan seluruh aspek pengurusan sumber manusia. D. For directing, mengarah, proses pembuatan keputusan, penyediaan dan pengedaran arahan kepada pihak yang akan melaksanakannya. C. O. Coordinating, koordinasi, proses penyelarasan tugas, tindakan dan semua perkara yang berkaitan dengan aktiviti yang disusun bagi mencapai visi dan misi. R. For reporting, laporan, proses yang berkaitan dengan penyediaan laporan, data, statistik dan pembinaan pengkalan data serta mekanisme aliran laporan dalam organisasi. Dan yang terakhir, B. Budgeting, belanjawan, proses yang berkaitan dengan pengurusan apa jua jenis sumber yang mempunyai implikasi keuangan. Menurut Mintzberg, peranan utama pengurus terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama, menjalinkan perhubungan interpersonal. Seseorang yang membantu dalam mewujudkan dan membina hubungan yang baik antara pengurus dengan pengurus dan antara pengurus dan pekerja. Ia berupaya memimpin pekerja bawahan dalam aktiviti yang dianjurkan. Ia juga memainkan peranan dalam memberi dorongan dan sokongan serta menggalakkan pekerja bekerja dengan lebih gigih dan rajin. Selain itu, ia juga perlu menjalinkan hubungan dengan pihak luar untuk memastikan mendapat maklumat mengenai perkembangan yang berlaku di luar organisasi. Yang kedua, menyebarkan maklumat. Pengurus bertanggungjawab dalam menerima dan menghantar maklumat kepada pekerja. Harus mencari maklumat sama ada dari segi persekitaran dalaman mahupun di persekitaran luaran. Pengurus perlu menyampaikan semua maklumat yang diperoleh kepada semua pekerja yang memerlukan. Juga memberi keterangan yang lebih jelas agar matlamat yang ingin dicapai tidak kabur. Dan yang ketiga, membuat keputusan. Merupakan peranan yang amat penting dalam membuat keputusan secara bijak mengenai setiap aktiviti yang akan dilaksanakan dalam organisasi. Pengurus perlu kreatif dalam mencipta sesuatu yang baru dan lebih berinovatif, merancang, mengatur dan mewujudkan pasaran serta sanggup mengambil risiko yang bermunasabah dan realistik. Selain itu, pengurus perlu ada sifat-sifat yang positif agar keputusan yang dibuat tidak dipengaruhi oleh mana-mana pihak.